Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya kita dapat bersama-sama mengikuti webinar yang bertajuk Diskusi Ilmiah Mencontohi Akhlak dan Pengurusan Emosi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi meluangkan masa dengan menyertai Zoom kita pada malam ini. Sebelum memulakan majlis, saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama kita menyebarkan pautan Zoom ini agar lebih ramai dapat bersama kita pada malam ini. Sebarang soalan atau pertanyaan boleh ditinggalkan di ruangan chat sepanjang webinar ini berlangsung. Selamat datang ke webinar diskusi ilmiah mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam siri ini saya buka sesi webinar ini dengan membawakan satu topik yang sering dilupakan oleh masyarakat kini. Generasi Islam hari ini perlu menghayati dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi memulihkan kekuatan, melakar kemajuan dan kejayaan yang bermakna dalam hidup seterusnya, dan seterusnya kita dapat meletakkan Islam dan umatnya di peringkat tertinggi. Maksudnya kita letak di paling, agama Islam ni paling disanjung. Katanya kan, adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri ni, iaitu Sulaiman Datuk Seri Panglima Haji Noor. Dia kata langkah ni bukan sekadar mengangkat martabat ummah, tetapi pada masa yang sama dia juga mempunyai matlamat memurnikan semula tanggapan serta persepsi orang bukan Islam terhadap Islam dan umatnya. Kesempurnaan emosi dan perasaan yang dicontohi oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah yang wajar kita menjadikan pegangan dan tauladan supaya kita semua lebih berakhlak dan kelihatan, maksudnya macam kita ni lebih berakhlak lah di halayak ramai. Maka kami bawa diskusi ilmiah ini untuk kita bersama-sama dapat melihat sejauh manakah pelaksanaan akhlak dan pengurusan emosi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang turut dilakukan oleh umatnya. Selain itu, kami juga berharap webinar ini memberikan kefahaman yang jelas mengenai penggunaannya ke arah kebaikan dengan lebih mendalam dan berlandaskan sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, untuk mengupas isu yang cukup bermakna ini, saya tidak keseorangan pada malam ini. Kami bawakan secara istimewa buat anda yang menonton secara dalam talian bersama kami, panel yang akan mengupas dengan lebih dalam tentang topik ni. Okey, di sini saya memperkenalkan panel pertama kami. Kami bawakan saudari Nurul Fatihah binti Jumaid, iaitu salah seorang pelajar program persediaan ijazah sarjana muda perguruan, di mana beliau sedang melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Guru Kampus Tun Hussein On. Beliau sangat berpengetahuan dari segi agama dan isu-isu yang berkaitan Nabi. Apa khabar saudari Fatihah? Alhamdulillah baik, Puan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada malam ini. Seterusnya, panel kedua kita iaitu saudari Anis Balkis binti Muhammad Zaini, yang mana beliau merupakan salah seorang pelajar sijil tinggi pelajaran Malaysia dan sedang melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 2. Apa khabar saudari Anis? Khabar baik, Puan. Okay, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini. Untuk makluman panel dan hadirin sekalian,
Webinar kita akan bersiaran selama 15 hingga 20 minit sahaja atas kekangan masa ahli panel kita. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita kembali kepada topik webinar kita malam ini, iaitu diskusi ilmiah mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan pertama saya ingin diajukan kepada saudari Fatihah. Baiklah saudari, soalan saya, bagaimanakah kita hendak mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menangani cabaran kehidupan seharian sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Saya serahkan webinar ini kepada saudari Fatihah. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas soalan yang diberikan. Dengan ini, jelas akhlak dan kelakuan yang lahir melalui perbuatan seorang dengan mudah dan senang tanpa memerlukan kepada fikiran. Maka kelakuan tersebut terbagi kepada maaf moderator atas kesalahan saya. Baiklah, saya akan teruskan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wassabi ajma'in. Memang muka mudah mencontohi dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun, kita perlu mempraktikkan sifat dan sikap terpuji baginda mengikut keupayaan masing-masing. Apatah lagi, kehidupan ini dipenuhi dengan pelbagai ragam dan budaya. Akhlak mulia Rasulullah SAW sekiranya diamalkan akan disenangi dan memberi manfaat kepada kita dan semua makhluk termasuklah juga haiwan. Akhlak mulia Rasulullah SAW itu boleh disaksikan bukan sahaja dalam konteks rumah dan masyarakat, bahkan atas kedudukan baginda sebagai pemimpin. Mudir An-Mujammar Darul Hadis Kedah Syekh Muhammad Zainul Asri Muhammad Ramli berkata, akhlak terpuji mampu menawan hati semua orang termasuklah kepada ketika marah, malah teladan baginda dapat meredakan kemarahan dan ketegangan dilalui. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Hakikatnya, semua Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul lain diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia sekaligus menjadikan Nabi Muhammad sebagai kesinambungan rantaian perjuangan mereka dengan baginda sebagai utusan terakhir menyempurnakan akhlak mulia terbabit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia. Muhammad Zainul Asri yang memetik pandangan ulama tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi berkata juga, ketinggian dan kemuliaan akhlak Rasulullah ini menyaksikan hanya Allah ada di dalam hati baginda, sekaligus menunjukkan seseorang yang hatinya mengingati pencipta iaitu Allah pasti memiliki akhlak yang paling tinggi. Sa'ad ibnu Hisham radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Aisyah mengenai akhlak Rasulullah. Ummul Mukmin itu menjawab, akhlaknya ialah Al-Quran. Antara akhlak Nabi Muhammad SAW yang wajar diikuti oleh pemaaf, firman Allah Subhanahu Wa Taala pernah berkata, jadilah pemaaf dan suruhlah yang mengerjakan makruf serta memperdulikan orang yang bodoh. Punca sifat pemaaf Nabi Muhammad ini antara lain boleh dilihat bagaimana baginda memaafkan Wahsy yang baru memeluk Islam sedangkan ketika itu musyrik sebelumnya. Beliau membunuh bapa saudaranya sendiri, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu di medan perang pada waktu itu. Ketika akhlak juga perlu diterjemahkan di rumah seperti teladan daripada Rasulullah SAW yang membantu dalam membuat kerja rumah dan tidak suka menyusahkan isteri seperti menjahit baju dan membaiki kasut sendiri. Begitu juga akhlak Nabi Muhammad SAW bersifat penyayang dan lemah lembut. Dengan kanak-kanak hingga baginda Rasulullah ini tidak akan melepaskan tangan kanak-kanak tersebut ketika bertemu selagi mereka tidak membuat demikian yang sebenarnya sunnah yang sama dengan sahabat yang lebih berusia. Malah Rasulullah SAW ini sangat menjaga pengribadi orang lain seperti diceritakan Aisyah.
Aisyah menceritakan ketika diceritakan kepada Nabi SAW mengenai seorang budak lelaki, baginda tidak menyebut apa yang dikatakan si fulan. Sebaliknya menggunakan ungkapan apa yang dikatakan kaum terbabit. Dalam konteks kepimpinan, keadilan mencari antara ciri penting akhlak Rasulullah SAW walaupun terhadap diri sendiri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan ketika Nabi Muhammad ini membahagikan harta zakat dan ghimah kepada seseorang datang menyerbu hingga baginda ini menghalangnya dengan kayu yang bersamanya secara tidak sengaja, lalu melukai muka lelaki itu. Kemudian Rasulullah ini bersabda, "Datanglah kepadaku dan balaslah semula." Lelaki itu menjawab, "Bahkan aku sendiri maafkan Tuan wahai Rasulullah." Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tidak suka menolak permintaan seseorang hingga Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya Nabi tidaklah diminta sesuatu oleh seseorang, melainkan pastinya baginda akan memberikan. Saya akan memberikannya." Baiklah, itu saja apa yang pandangan saya. Saya berharap agar penerangan yang saya terangkan tadi dapat menjawab persoalan yang diajukan oleh moderator. Baiklah saudari, penerangan yang lengkap isi serta faktanya dan sangat menjawab persoalan daripada saya yang saya ajukan sebentar tadi. Memang bukan mudah kita sebagai umat Islam mahu mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita sering melakukannya, tidak hairanlah bahawa umat Islam akan dipandang tinggi oleh agama lain. Seterusnya, soalan ini ditujukan kepada saudari Anis. Sudah bersedia saudari di sana? Ya, sudah Puan. Okey, soalannya berbunyi begini. Bagaimana pula kita sebagai khalifah di muka bumi ini ingin menguruskan emosi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang ditujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk pengetahuan semua, ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Anas radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada seorang Badui mengejar dan serta-merta menarik serbannya dengan keras. Anas berkata, "Aku melihat bekas tarikan serban kasar itu pada leher Rasul." Lalu Badui berkata, "Wahai Muhammad, berilah aku dari harta Allah yang ada padamu." Rasul menoleh sambil tersenyum, lalu memerintah sahabat agar memberikan harta yang cukup banyak kepadanya. Sikap Nabi ini menggambarkan betapa hebatnya kemampuan beliau dalam mengendalikan emosi. Beliau disakiti, dihinakan di depan orang dan dimintai sedekah secara paksa. Tetapi beliau tidak marah. Kesempurnaan emosi dan perasaan yang dicontohkan oleh baginda SAW ini lah yang wajar menjadi pegangan dan ikutan kita semua. Sebenarnya, inilah juga apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, apa itu pengurusan emosi. Tentang apakah emosi positif dan emosi negatif. Malah ia juga berkaitan kecerdasan emosi serta konsep dan operasi Islamik tentang pengurusan dan kecerdasan emosi yang mungkin amat janggal bagi setengah dari kita. Tetapi inilah khazanah yang perlu diungkap kembali oleh kita semua. Ini juga adalah di antara beberapa rahmat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh alam ini dengan kelahiran junjungan besar Rasulullah SAW. Allah telah menjadikan manusia dari pelbagai unsur yang terdiri daripada tanah yang membentuk asas kepada pembentukan manusia, fizikal, dan ditiupkan dengan unsur nyawa atau roh yang memberi tenaga, kehidupan dan kekuatan kepada fizikal. Apa yang saya ulaskan sebentar tadi harapnya dapat memberi sedikit sebanyak dapat menjawab pertanyaan saudari sebentar tadi. Saya serahkan semula kepada moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Hanis atas pencerahan sebentar tadi. Sangat padat dan ringkas ya penerangan beliau. Saya berharap dengan adanya pencerahan-pencerahan daripada ahli panel kita sebentar tadi,
penonton yang berada di pautan Zoom ini bersama-sama mendapat ilmu pengetahuan yang baharu dan semoga kita semua istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah baginda. Agak panjang juga webinar kita pada malam ini ya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita yang sudi meluangkan masa demi menyebarkan ilmu-ilmu berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kan sudah tiba masanya untuk kita bersurai. Tetapi jikalau ada sebarang kemusykilan, bolehlah berhubung dengan ahli-ahli panel kita di Facebook beliau. Sekali lagi ucapan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita serta semua hadirin yang menonton. Semoga dengan adanya webinar kita pada malam ini, kita bersama-sama dapat mengubah diri kita sendiri ke arah kebaikan dan sering mempraktikkan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah selalu dan sering diberkati hidupnya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir dan semoga kita bersua lagi pada masa akan datang. Selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih moderator. Sama-sama.